Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Dia ada 3 penggal. Penggal pertama bab ibadat. Ibadat iaitu daripada sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian penggal yang kedua bab munakahat dan juga muamalat. Penggal yang ketiga bab faraid. Bab faraid dan jenayat. Baik. Muka surat 26. Kita dah masuk sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Mandi ada ketika mandi itu jadi wajib. Baru terang. Alah, terang-terang pun ustaz tutup muka. Tak nampak muka ustaz, tak apalah. Tak payah tengok nampak muka saya pun tak apa. Nanti kan jatuh hati susah pula. Baik. Nampak kitab, yang penting nampak kitab. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Orang nak nampak kitab ni payah. Payah. Apa tak nampak? Bukan nampak gitu. Nak tahu betul tak betul tu ikut kitab tu, itu payah. Tak? Ini hukumnya macam mana Kalau dalam kitab gini-gini, itu nak jumpa itu tu payah. Biasanya jumpa apa? Kalau ustaz ni cakap gini, ustaz tu kata lain. Dia main ustaz tu, ustaz ni. Itu yang biasa. Bukan sinilah, tempat lain. Sini mudah-mudahan rujukannya kitab. Kenapa? Sebab ni saya dah banyak kali tanya. Satu sini dah tanya ke belum. Tapi semua tempat yang saya ngajar kuliah, saya nyatakan kenapa pentingnya belajar berkitab. Apa sebab mesti berkitab? Satu, sebab ustaz tak hafal kitab lah. Siapa hafal kitab silakan ganti saya kat depan, tak apa, saya duduk. Tapi sekali je lah duduk, lepas tu minggu depan saya tak duduk. Baik. Jadi kenapa penting belajar berkitab? Yang pertama, soalan dijawab dengan soalan. Siapa yang pernah belajar secara langsung atau dalam mimpi, secara sedar ataupun dalam mimpi, belajar direct secara langsung dengan Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sila mengaku, angkat tangan, saya akan belajar dengan dia. Bukan sini aja, tempat-tempat lain pun saya tanya. Bukan nak mencabar, tidak, tetapi nak menyatakan bahawasanya kebanyakan kita lah, saya tak kata semua, tak berani juga cakap semua. Mana tahu ada yang mimpi. Manusia lah ni ceritanya manusia. Jin tak tahu. Jin umur panjang kan. Kot ada yang jawab, saya ustaz. Payah juga. Ustaz kata siapa-siapa. Saya belajar dengan Rasulullah. Contoh kan, jin yang hidup sama Rasulullah, belajar direct dengan Rasulullah, mengaku payah pula. Nak belajar dengan jin kan. Tapi macam mana kalau belajar dengan jin ustaz? Boleh tu boleh, tapi kalau dia menjelmakan diri tu, diam aja lah. Tengok aja lah. Kalau boleh tengok, tak boleh tengok, diam aja, tutup mata kan. Baik. Jadi selagi boleh belajar dengan manusia, belajar dengan manusia. Jangan sampai nak belajar dengan jin Baik. Jadi kita tak belajar, tak jumpa pun tidak, apalagi belajar dengan Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana kita nak tahu ajaran Islam yang sebenar? Semua orang zaman sekarang ni mengaku dia benar. Orang bodoh tak mengaku bodoh. Orang gila tak mengaku gila. Tak percaya, pergi hospital Permai, dekat aja tu, tak jauh, dengan rumah saya lagi dekat lah. Jalan kaki sampai tu. Tanya, awak orang gila mana ada? Mana? Dia tak mengaku lah gila. Mana dia mengaku gila? Kena apa nama ni, yang dapat curi baju doktor, pakai baju doktor. Saya doktor kat sini kan. Baik. Jadi nak kenal orang gila macam mana? Nak kenal orang gila, tengok dia punya, kalau betul awak doktor, mana sertifikat awak kan. Sertifikat apa, maknanya ada bukti, ada dalil yang menunjukkan awak ni doktor, bukan orang gila. Ni ada sijil, baca sijilnya betul-betul. Sijil doktor ke sijil orang gila. Ni sijil dah tak tengok. Ada sijil ustaz. Tengok dulu, baca dulu. Begitu juga orang bodoh tak mengaku bodoh.
Kalau yang ada cikgu sini kan, ataupun pengalaman kita sendiri kat sekolah, kalau budak yang apa kelas belakang nak dia dipanggil budak bodoh, apa nak kena saman apa cikgu? Yang main-main cikgu yang berani-berani cakap kami bodoh ya. Kami kelas belakang, bukan kelas bodoh. Kelas belakang tu okey lagi, itu pun tak boleh juga tu. Alasannya apa? Kalau tak ada orang nak pergi kelas belakang, siapa lagi nak kelas belakang? Cikgu. Jadi kerana kami menyelamatkan murid yang lain daripada pergi kelas belakang. Kalau tak semua tak nak kelas belakang, kita orang je yang sanggup kelas belakang. Maknanya orang bodoh pun tak mengaku bodoh. Orang sesat tak mengaku sesat. Itu yang payah. Baru ni 2 minggu lepas kalau tak silap saya, dalam perjalanan pergi ajar kuliah dekat Bandar Seri Alam, buka radio Sinar FM, ada berita beberapa orang remaja ditangkap oleh JAIS kerana mengaku sebagai Rasul Melayu. Dia lanjutan daripada ajaran Abdul Qahar tu, yang apa nama ni mengaku jadi Rasul Melayu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kalau tak ingat, type kat YouTube tu, Abdul Qahar mengaku sebagai Rasul Melayu. Dia ni apa nama mengaku jadi Rasul Melayu berdasarkan dalil Quran. Wartawan tanya, ni Encik apa namanya, Encik Abdul Qahar lah, macam mana Encik Abdul Qahar boleh mengaku sebagai Rasul Melayu? Awak tak baca Yasin ke? Tanya balik wartawan tu kan. Wartawan tu memang tak baca Yasin. Wah, sibuk wartawan nak berita apa semua, mana sempat Yasin. Ada aplikasi Yasin tu, ada kat handset. Tak sempat baca. Saya tak sempat baca lah. Tu lah, awak tak baca surah Yasin. Yasin itu turun pada saya. Suka hati dia je. Ayat pertama Yasin tu dia kata itu turun pada diri dia. Jadi dengan dalil tersebut saya mengakulah jadi Rasul Melayu. Bila dah viral benda tu, dah sampai ke pengetahuan Jabatan Agama, maksud KL ke apa tak tahulah. Jadi apa lagi lah, siap-siap lah nak tangkap kan. Bila tahu nak kena tangkap, dengan ini saya meletak jawatan sebagai Rasul Melayu. Meletak jawatan. Ingat apa ni, CEO, COO, CFO. Apa tu Ustaz? CEO apa nama, lupa pula nama dia. CEO tu kan, officer tu kan, eksekutif. CEO, COO, kalau O tu operational operasi. CFO finance. Chief executive officer. Ketua pegawai eksekutif. Ingat ni apa, jawatan CEO ke? Letak jawatan. Pandai pula tu letak jawatan. Rupanya tak sampai di situ saja, dah ditangkap, ajarannya menyebar. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama, tak ada ilmu. Ilmu tauhid, fikih, tasawuf yang wajib tu tak cukup. Yang kedua, slogan ataupun pegangan ajaran sesat ni, dia berpegang pada Quran dan hadis semata-mata, mengenepikan ijma' ulama' dan qiyas. Maknanya kalau Al-Quran tak rujuk langsung kitab tafsir Al-Quran para ulama', kalau hadis tak rujuk langsung kitab syarah hadis para ulama'. Sekarang kan banyak kan aplikesen yang saya download pun, aplikesen apa nama waktu sembahyang, dia ada tu tazkirah ayat Al-Quran setiap hari. Ayat Quran terjemah, ayat Quran terjemah. Bahaya. Kenapa? Tak ada rujukan kitab tafsir. Tapi macam mana Ustaz kalau saya nak mengkaji Al-Quran itu? Bacalah kitab tafsir. Tafsir Ibnu Kathir, tafsir Jalalain, tafsir Marahul Labid, tafsir Munir, dan pelbagai lagi tafsir. Bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab. Alah, saya tak pandai bahasa Arab. Banyak dah terjemah dah. Dekat Google Play pun ada tafsir Ibnu Kathir. Yang banyak tafsir Ibnu Kathir lah. Situ ada satu ayat tu, kau berjela-jela dia punya tafsir. Tu buat tafsir.
Yang jadi masalahnya nanti pada ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, kalau tak rujuk kitab tafsir, kita memahami sendiri habis. Lari daripada makna sebenar Al-Quran. Begitu juga hadis. Sekarang pun banyak, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. Bagus tu bagus, tetapi kalau hadis tidak difahami dengan syarah hadis, kitab syarah hadis para ulama, maka pun boleh menyeleweng juga. Banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis yang nampaknya bertentangan satu sama lain. Ada ayat Al-Quran mengatakan, contoh satu perkara, ada ayat Quran mengatakan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Betul? Betul tak betul? Betul lah. Betul lah. Baik, sebab ada ayat Quran kan, Al-Hayyul Qayyum, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Al-Hayyu yang menghidupkan, Qayyum yang kekal. Allah juga yang mematikan. Dalam ayat Quran yang lain ada juga Allah kata, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Betul ke tak betul? Nanti tengok ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat Quran ada sebut Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dalam ayat Al-Quran juga ada sebut malaikat maut yang mematikan. Ni mana satu ni? Ayat Al-Quran semuanya betul. Kita wajib beriman. Satu huruf pun tak boleh kita kata tidak. Tak boleh nafikan. Semua betul. Jadi macam mana masalah ni? Satu lagi, bab hadis. Ada hadis yang mengatakan sunat minum duduk. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah minum berdiri. Ini mana satu nak ikut? Diri ke duduk? Tengah-tengah Ustaz kengking macam tu. Macam mana awak ni? Macam mana awak ni? Jadi masalah Al-Quran dan hadis ni tadi, dia bukan bermasalah, tak bermasalah. Yang masalahnya orang yang tak nak belajar tafsir dan juga syarah hadis. Itu jadi masalah nanti. Jadi penyelesaian Ustaz saya sebutkan sekali, supaya tidak tertanya-tanya sampai bila-bila. Apa jawapannya Ustaz ni serupa je nak terangkan kan. Jadi saya beritahu jawapan terus. Dari segi hakikat tauhid, kejadian sebenar yang mematikan Allah. Itu saya tunjuk atas tu. Ustaz sebut Allah, Ustaz tunjuk atas tu kenapa? Allah Ta'ala ke atas ke? Pun satu lagi persoalan. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala ada ke atas, tidak. Menunjukkan ketinggian, kemuliaan, kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Ustaz, kebesaran maknanya Ustaz tu pula Allah Ta'ala tu besar ke Ustaz? Ada saiz ke? Tidak. Kebesaran tu maknanya keagungan, bukan saiz. Kena jelaskan semua. Zaman sekarang lah dia tak boleh, dia kena terangkan semua. Kalau tak nanti salah faham. Betul tak? Macam cerita orang asli tu lah. Ingat lagi tak cerita orang asli? Kena ulang. Tak payahlah ulang banyak kali. Apa Ustaz? Alah yang saya tak pernah dengar yang tu. Saya tak datang minggu lepas. Alah yang tu dia suruh pakai sarung tu, nurse yang tunjuk pakai. Pakai kat sini pakai macam ni, pakai macam ni. Dia pakai 6 bulan kemudian datang tengok, pantau macam mana, berkesan ke tak berkesan. Bininya mengandung semua. Terror betul. Dahsyat. Berlubang agaknya, sampai dahsyat betul, sampai koyak ke apa, lubang agaknya. Pakai macam mana? Pakai kat sini. Kat mana? Kat jari lah. Nurse tunjuk pakai kat jari. Itu kau 10-10 kau pakai pun, termasuk jari kaki kau pakai pun tak berkesan kata. Baik. Patah balik. Itu tadi Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Ta'ala yang menghidupkan, Allah Ta'ala yang mematikan, itu hakikat tauhid, kejadian sebenar. Memang Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Termasuk malaikat maut nanti. Malaikat maut tu nanti akhir tiup sangkakala yang kedua tu, tiup sangkakala yang pertama tu, malaikat maut pun cabut nyawa dia sendiri. Itu pun Allah Ta'ala yang cabut hakikat. Pada zahir pandangan mata kasar kita pun tak nampak. Pada zahir syariat seolah-olah malaikat maut yang mencabut nyawa.
seolah-olah hakikatnya Allah yang gerakkan malaikat maut dan Allah yang cabutkan, yang pisahkan nyawa dengan badan, dengan jasad. Betul tak? Baik. Manakala hadis tadi ada ketika Rasulullah minum air berdiri, ada ketika Rasulullah minum air duduk. Jadi dalam kitab syarah hadis penyelesaiannya begini. Rasulullah selalu minum air duduk. Pernah sekali seumur hidup Rasulullah minum air berdiri, menunjukkan hukum minum air berdiri itu makruh. Tidaklah sampai haram. Kerana kenapa Rasulullah minum air berdiri? Kalau Rasulullah tak pernah minum air berdiri langsung, nescaya jatuhlah hukum minum air berdiri itu haram. Itu kerja ulama lah. Itu sebab kena ikut ulama. Jadi kenapa kena ikut kitab patah balik tadi yang asal? Sebab kita tak jumpa Rasulullah, tak jumpa sahabat, tak jumpa tabi'in, tak jumpa tabi'ut tabi'in. Ulama pun dah banyak wafat. Tapi mereka meninggalkan kitab-kitab mereka. Dengan kitab-kitab inilah kita mengenal agama Islam yang sebenar. Kalau ada yang mengaku saya betul, nanti dulu. Awak kata apa? Minum air berdiri sunat. Tengok kitab. Awak kata apa? Hadis. Ada hadis Rasulullah minum air berdiri. Baik. Tengok kitab syarah hadis. Minum air berdiri ni bukan maknanya sunnah. Sunnah tu bila sunnah tu, asal makna sunnah tu segala perkara yang Rasulullah buat, segala perkara yang Rasulullah sebut, segala keadaan Rasulullah. Dan bukan makna sunnah itu sunat. Tidak. Berbeza. Bukan semua sunnah itu hukumnya sunat. Tidak. Dalam kitab Aqidatun Najin, sunnah itu pecah 5 hukum. Ada ketika sunnah Rasulullah pernah buat atau pernah sebut atau pernah berkeadaan begitu, tapi hukumnya wajib. Contoh sembahyang fardu lah, sembahyang fardu wajib, bukan sunat. Ada ketika sunnah tapi hukumnya sunat. Ada, iaitu minum air duduk. Habis hadis tadi nak menunjukkan hukum air minum air berdiri itu taklah sampai haram, makruh. Bukan kata minum air berdiri aja, kencing berdiri pernah Rasulullah sekali seumur hidup. Nak menunjukkan kencing berdiri itu taklah sampai hukum haram, tidak. Jadi yang ketiga, ada ketika sunnah Rasulullah pernah buat tapi harus sahaja kita buat, boleh kita buat. Ada ketika makruh dan ada ketika haram kita buat. Sunnah Rasulullah pernah buat tapi haram kita buat. Ada Ustaz? Ada. Apa Ustaz? Nanti. Allah Ustaz ni biar duduk kuliah. Nanti kalau tak duduk kuliah, nanti sampai babnya kita masuklah. Bila jangan tanya. Duduk ajalah. Tapi itu biasa kuliah tauhid lah. Sebab kita Aqidatun Najin kan. Mungkin nanti kuliah tauhid yang akan disebutkan. Biar jeng je tak. Kalau tak semua nanti dah tak nak duduk nanti tak. Baik, sambung. Apa sebab kita kena belajar berkitab. Ada seorang daripada KL baru-baru ni, dia kena pindah ke tempat kerja agaknya, ke JB. Dia ditanya, siapa-siapa kat JB tahu kuliah-kuliah berkitab? Saya bagilah dia punya tempat-tempat kan, yang saya tahu. Jadi yang saya nak tekankan, dia daripada KL, Kuala Lumpur, Bandaraya Kuala Lumpur, ibu negara Kuala Lumpur. Bandar lah, yang bandar betul, memang jenis bandar lah, tahu bandar. Yang banyak gejala sosial situ, gejala ini situ, macam-macam gejala lah, gejala simptom-simptom COVID-19 pun situ juga. Tapi dalam keadaan macam tu, dia belajar kitab. Pindah mana cari kuliah berkitab. Allah Akbar. Iskandar, tak tahu sini ada Iskandar sini, tak ada. Baik. Nak cerita, tak kira kampung ke bandar, kalau dia memang nak yang betul, bukanlah maknanya orang ngajar tak berkitab ni salah, tidak. Tengok tu, dah mulalah dia je betul, ustaz lain semua salah. Tidak. Saya tak cakap macam tu. Ustaz-ustaz yang mengajar kuliah ataupun ceramah tak berkitab, mungkin kita bersangka baik, mungkin dia hafal kitab. Macam saya tak hafal, tutup kitab
hilang dah apa nama ilmunya, dia tak tahu dah. Ustaz ni apa hukumnya? Ajab semak dulu, barulah sebut. Tak? Mungkin yang tak bawa kitab tu dia dah hafal kitab. Ini kita sangka baik. Baik, sambung sini ya. Panjang betul dia punya permulaan ya. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu, maknanya bersamaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk khunsa lah. Pertama, jima' atau bersetubuh. Satu nota kakinya situ sandarannya firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban wa in kuntum junuban fattahharu, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, jika kamu berjunub hendaklah kamu bersuci, yakni mandi. Tersebut dalam kitab Bujairimi juzuk 1 muka surat 181. Nama panjangnya Bujairimi Iqna. Baik. Apa dia jima atau bersetubuh? Iaitu memasukkan zakar maluan lelaki ke dalam faraj maluan perempuan, atau dubur. Dubur kan haram Ustaz. Ni jangan cerita halal haram dulu, cerita masuknya dulu. Tak kira lah depan, lubang depan ke lubang belakang ke, kalau orang masuk, cerita haram tu memang haram lah. Ni cerita masuk. Bila masuk wajib mandi. Depan halal lah, yang belakang tu haram. Kalau saya masuk yang depan tapi dari belakang, itu masuk kira depan lah. Awak ni, saya tanya Ustaz, ya tak salah tanya. Tanya tak salah. Maksud je ni memang lubang belakang, punggung lah. Tak boleh, itu haram lah. Tapi yang kat sini ceritanya yang cerita wajib mandi. Kalau awak masuk sekalipun, haram tu tak haram, dan wajib mandi. Bukanlah kata yang halal awak masuk, yang haram yang halal awak tak masuk, yang haram awak masuk tak wajib mandi. Tak, wajib mandi juga ya. Berapa banyak masuk? Sampai tenggelam kepala takuk. Terus terang cakap, dia jangan sipi-sipi apa semua, apa cendawannya apa, kepala takuk. Atau kadarnya. Kadarnya kenapa? Pada orang yang telah putus takuknya. Ada Ustaz? Itu tak payah tanyalah siapa. Kitab kata kalau ada. Kalau ada yang orang yang tahu macam mana tak tahulah kan, sama sejak lahir ke, ataupun entah apa bini pertamanya potong tak tahulah kan. Itu tak tahu ceritanya, tapi andai kata ada kadarnya lah masuk, maka wajib mandi. Inilah maksud di setengah-setengah kitab mengatakan bertemu 2 khitan, maknanya kalau tak masuk tak wajib mandi. Gesel-gesel aja tak wajib mandi. Kalau macam tu gesel-gesel awak boleh tahan ke? Gesel-gesel aja. Baik. Apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, potong bila? Masa sunat, masa khitan tu. Ghaiblah kepala takuk itu ke dalam faraj. Dari itu jika digesel-gesel saja belumlah wajib mandi. Ni air tak ada ni, kita gesel-gesel aje lah. Gesel-gesel lah, sekati lah, boleh tahan lah. Baik. Itu sebab bila ini termasuk juga dalam erti kata yang zina tu. Yang namanya zina tu memang masuk betul. Masuk. Itu baru dikira bersetubuh. Secara halal ataupun haram, makna bersetubuh tu masuk. Kalau tak masuk, baru nak masuk, belum masuk lagi, dah kena sergah, tak dikira berzina. Dia tak boleh dihukum had zina tu, tak boleh, sebab dia belum masuk. Dia baru nak masuk dah kena sergah. Macam tu kan, dia tak jadi. Baik. Apabila ada 2 orang, habis kalau kita nampak kita nak tunggu masuk, jangan tunggu masuk lah. Wah ni, sebab kita nak tuduh dia had zina. Benda maksiat jangan ditunggu apa nama ni berlaku. Sebelum berlaku tu cegah. Mentang kata dia belum berzina, belum masuk, ustaz kata kalau dah masuk baru nama zina, jadi kita tengok dulu dia masukkan. Bukan, itu ngendap dah satu lagi dosa lah kan. Andai kata ternampak, itu cepat-cepat halang. Kalau dia bukan suami isteri lah, suami isteri kau cegah buat apa? Itu kau yang salah. Itu sebab
apa nama ni, suami isteri ni kena kunci pintu rapat-rapat. Rumah tu pastikan tak ada lubang-lubang Anak pun jangan sampai apa nama ni nampak kunci pintu tu, kunci. Alah tak apalah, anak pun tak boleh, jangan dia apa tak sepatut tengok Baik, apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu sekalipun tidak keluar mani, dikatakanlah keduanya telah berjunub dan wajiblah atas keduanya mandi. Alah Ustaz masuk sekejap je, Ustaz tak sempat keluar air pun wajib mandi dah. Baru 2-3 kali apa nama njut dah mandi, wajib mandi. Tak kira berapa kali njut masuk aja pun dah kira wajib mandi. Keluar tak keluar dia punya mandi. Baik. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, ada Ustaz, ini ceritalah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Doa lah mudah-mudahan tak ada lah kan. Tapi andai kata ada, yang perempuan tak pandai nak mandikan mayat, tak? Itu sebab belajar mandikan mayat kena belajar pengurusan jenazah, tak? Lelaki aja tak tahu lagi perempuan, tak? Berapa orang yang datang kuliah perempuan lagi kuliah pengurusan jenazah, maka tak tahu. Dah tak tahu terpaksa lelaki yang mandikan. Maka yang nak dimandikan cantik pula. Contohnya nak buat cerita lah ni ceritanya. Na'udzubillah min dzalik lah, mudah-mudahan tak ada lah berlaku macam tu kan. Baik. Jadi andai kata orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, wajib atas laki-laki itu mandi, tetapi tidak diulang mandi mayit. Perempuan tu tak salah, dia tak payah diulang mandi mayit lagi. Itu untunglah kalau dia tak bangun. Dia bangun tanpa padan muka kau. Apa aku dah mati pun kau nak ni lagi kau cantik macam mana? Tu untung tak kena tampar padan muka. Baik. Demikian juga jika laki-laki memasukkan, jadi yang lelaki tadi itulah yang itu wajib mandi, yang mayit tadi tak wajib diulang mandi mayit. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang, dah kenapalah. Na'udzubillah min dzalik lah. Ni cerita belajar hukum. Tu sebab ilmu bukan semua wajib amal. Tu sebab banyak kali cakap ilmu tak semua wajib diamal. Amal macam ni macam mana? Semua ilmu dah diamal. Ni Ustaz, ni kita kena amalkan awak ni. Ni wajib tahu saja. Kenapa Ustaz cakap asyik ulang-ulang apa ni ilmu tak wajib amal? Sebab ada orang bermati-matian. Kita ilmu banyak-banyak belajar, tak amal tak guna. Dia punya cakap sakit hati tak? Kita penat-penat belajar satu-satu. Kadang Ustaz buat lawak, kadang Ustaz marah, tak? Ustaz buat lawak tu boleh ketawa, Ustaz marah tu diam ajalah, tunduk je kan, marah. Saya dulu kalau belajar ada ketika guru saya buat lawak, aku tahulah mau kah bahak. Nak ikutkan tak elok dalam masjid sebab kan. Kuah dia kalau buat lawak memang berdekah-dekah, ketawa. Tapi kalau time dia marah, tunduk ajalah, diam je, dengar ajalah, berdarah telinga. Jadi ada orang boleh kata ni ilmu banyak-banyak tak guna kalau tak amal. Ilmu banyak-banyak tak amal, tak guna. Kita biar ilmu sikit kita amal. Itu yang saya kena tegaskan banyak kali. Bukan semua ilmu wajib diamalkan. Baik, sambung. Jika lelaki-lelaki memasukkan zakarnya dalam faraj binatang atau duburnya seperti monyet, tang mana yang nampak cantik monyet tak tahulah. Atau sebaliknya, monyet memasukkan zakarnya dalam faraj perempuan. Cantik sangat perempuan ni, cantik sangat, monyet pun tengok tak boleh tahan, kata monyet. Nescaya wajib mandi atas laki-laki dan perempuan itu. Monyet tak payahlah, dia bukan wajib apa ni pun. Jadi yang memasukkan lelaki manusia, yang dimasukkan perempuan pun manusia, maka yang manusia dua-dua hidup wajiblah mandi. Monyet tadi lepas. Patutlah kau badal manusia. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tak berlakulah. Baik, itu sebab yang pertama. Yang kedua,
keluar mani daripada seseorang laki-laki atau perempuan, sama ada banyak atau sedikit, seperti satu titik. Contoh sikit tu satu titik. Sama ada sama ada jaga atau tidur, ada nafsu, yakni syahwat atau tidak. Sandarannya hadis Muslim, innamal ma'u minal ma'i, artinya lebih kurang bahawa sesungguhnya wajib menggunakan air, yakni mandi, dengan sebab air mani. Jadi yang pertama jima', keluar mani ke tak keluar mani ke, wajib mandi, syarat masuk. Yang kedua, keluar mani, sama ada awak masukkan ke tak masukkan. Fahamlah maknanya, sama ada bersetubuh keluar mani ataupun dia tak bersetubuh, dia onani, buat sendiri pakai tangan. Ni cakap memang kena terang ni, wajib mandi. Wajib mandi. Sekiranya ia bangkit dari tidur, macam mana saya buat pakai tangan? Itu tak, jangan tanya. Itu bukan bab yang nak dibahaskan. Apa hukumnya Ustaz? Dalam kitab apa nama ni, 100 masalah agama, kitab Tawdihul Adillah bagi Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, onani atau bahasa Melayunya melancap lah, tak kira lelaki atau perempuan, hukumnya haram, sama macam berzina, hukumnya haram dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Sekiranya ia bangkit dari tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya. Dia tidur, kemudian dia bangun, tengok ada air mani pada kainnya atau cadarnya, tempat alas tidur, tilam ataupun katil, yang tak mungkin daripada orang lain, tak ada orang lain tidur situ, dia seorang, wajiblah atasnya mandi. Aku tak ada mimpi basah pun, tak kira ada mimpi ke tak ada mimpi. Barangkali jin perempuan kat rumah awak tu tak tahan dengan awak, dia bedalnya awak, barangkali, tak tahulah. Tu sebab apa nama ni, tidur kena baca apa-apa, buka pakaian kena baca tu kan, yang saya sebut tu kan, sebelum buka pakaian baca doa buka pakaian, bismillah, paling kurang bismillah. Bismillah paling kurang, supaya jin tak nampak badan kita, aurat kita. Dia dah nampak tiap-tiap hari, tak jatuh hati ke? InsyaAllah jatuh hati tu yang dia kacau tu. Baik, azan dulu, kita sambung. Baik, sambung. Sekiranya ia bangkit dari tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya atau cadarnya, yang tak mungkin daripada orang lain, wajiblah atasnya mandi. Dia tidur seorang, bangun tidur, tengok ada bekas air mani, maka wajib mandilah. Tengok kat kain dia ada mani. Tak kira mimpi ke tak mimpi, sebab boleh terjadi juga jin perempuan yang mempergunakan awak lah. Tak nak cakap apa, merogol pun dia juga mungkin lah. Sesuai macam tu lah. Baik. Jadi jaga-jaga, jangan kita mengundang jin tu suka dengan kita. Caranya, sebelum buka pakaian baca bismillah paling kurang. Habis masuk tandas macam mana Ustaz? Sebelum masuk tandas tu kan doanya bismillah, Allahumma inni tu, sebelum Allahumma inni baca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Tetapi kalau syak ni 50-50, ragu-ragu, 50 pasti, 50 tak pasti. Tetapi kalau syak ia boleh jadi daripada dirinya atau daripada orang lain, umpama ia tidur berdua atas satu katil, dua-dua lelaki, nescaya sunat sahaja mandi. Sekiranya perempuan lepas jima' dan lepas mandi tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farajnya, tiadalah wajib diulang mandi lagi. Kepek, jauh kata kepek penuh. Ini dah berapa lama bila air tertunggak, tahulah ni. Dah mandi pun keluar lagi, banyak sangat. Jadi kalau keluar dah mandi dah lepas jima', dah mandi wajib, keluar lagi, tapi suaminya punya lah, tak wajib ulang mandi lagi. Dua situ, inilah maksud cakap dalam Matla'ul Badrain fasal wajib mandi muka surat 20. Kedua, keluar mani daripada seorang, awal keluarnya dengan tiada memasukkan hasyafahnya, yakni keluar mani yang pertama bukan keluar mani yang kedua.
macam perempuan itu tadi. Jadi kalau dah lepas mandi keluar lagi, kalau perempuan, laki kalau keluar lagi itu sendiri punya. Itu kena mandilah. Baik, yang ketiga, jadi yang kedua keluar mandi. Yang ketiga mati. Bila mati wajib mandi. Sendiri Ustaz, kalau boleh sendiri, sendirilah. Ada orang mandi mayat sendiri Ustaz? Ada. Syekh Ahmad Badawi. Macam kenal nama Ustaz? Itu ada kena-kena? Tak ada, itu namanya sama. Sama dengan Datuk Seri Abdullah Ahmad Tun sekarang Tun Abdullah Ahmad Badawi. Namanya sama. Ada ulama namanya Syekh Badawi, Ahmad Badawi. Pengarang pengarang selawat. Selawat tip ke selawat Nuril Anwar? Tak ingat salah satu. Pengarang selawat tip ataupun selawat Nuril Anwar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Nuril Anwar, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Dia pengarang salah satu selawat tu. Dia waliullah. Dia meninggal dunia, wafat, tak ada orang nak mandikan dia. Dia mandi sendiri. Ya ke Ustaz? Tengoklah cerita TV tak ada lah. Kitab lah ceritanya. Ada waliullah. Kita mandi sendiri. Viral. Entahlah. Baik. Jadi kalau mati wajib mandi. Yang ini apabila berlaku kematian seseorang wajiblah dimandikan. Sandarannya hadis Al-Muharrami alladhi waqasathu naqatuhu faqala siluhu bima'i wasidrin. Bukhari dan Muslim. Tersebut dalam kitab Iqna juzuk 1 muka surat 188. Artinya lebih kurang, seorang bernama Al-Muharram, sahabatlah, yang mati ditendang oleh untanya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memandikan dia dengan air dan daun bidara. Ini kalau dapat mandikan mayit pakai daun bidara, susah nak cari, tapi boleh cari daun bidara. Ada orang tanam pokoknya kan, tanam daun bidara, dapatlah pahala sunnah. Sekarang pakai sabun Ustaz, sabun Lux sekatilah, boleh tu boleh, tak haram. Tapi nak dapat pahala mandikan mayit pakai daun bidara tak dapatlah. Yang terbaik kan, kalau nak mandikan ayah kita ke mak kita ke kan, ataupun anak ke, isteri ke, suami ke kan, cari yang terbaik lah. Kita nak yang buat yang terbaik. Baik. Kecuali orang itu mati syahid. Kalau mati syahid tiadalah wajib dimandikan mayitnya. Mayit ke mayat Ustaz? Orang Melayu sebut mayat, asal bahasa Arab mayit. Bahkan haram kalau orang mati syahid perang fi sabilillah. Ni syahid dunia, memang dia perang sabilillah, menentang orang bukan Islam. Bukan yang bunuh diri tu. Itu yang bunuh diri tu dia berdosa. Pasal apa? Dia bunuh diri sendiri, dan dia bunuh orang kafir yang bukan nak berperang dengan Islam. Ni ceritanya syahid fi sabilillah ni perang orang kafir yang nak menentang orang Islam. Orang tu tengah duduk-duduk minum arak, orang kafir itulah. Dekat pub apa kan, dengan joget-joget ni, dibom. Dia tak berni, dia memang minum arak, buat dosa, tapi dia tak ada niat nak memerangi orang Islam. Tapi hukumnya berdosa besar. Dahlah hidup susah, mati pun susah, kata Piramli. Hayya, bukan kata Piramli tu, kata Apek tu. Tapi yang pelakon tu Melayu juga kan, dia pelakonnya Apek. Hayya, hidup susah, mati pun susah. Dia kata Apek nak terjun bunuh diri, termasuk pula kereta. Apa ya? Dia jaga sini diam-diam Aduh, hidup susah, mati pun susah, kata Apek. Sian tu sebab kenapa ada orang bunuh diri Ustaz macam tu? Dia terikut-ikut dengan fahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Terutama ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi ni dia punya dahsyat, boleh sampai bunuh diri. Itu sebab bahaya. Itu sebab kerajaan Malaysia berusaha JAKIM lah. Kalau nak kata seluruh kerajaan Malaysia, tak juga. Negeri Perlis tu kecuali tu. Pasal apa? Dia daripada bawahan sampai atasan semua dah terpengaruh. Itu sebab ada mufti yang Wahabi kat Perlis tu. Jadi negeri-negeri lain yang masih lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertahankan, terutama Johor lah, mempertahankan, menerangkan sehabis boleh, sebanyak yang boleh, seramai mungkin rakyat Johor menyatakan kesesatan Wahabi. Dan kita harus tahu fakta, kerajaan Arab Saudi itu memang pemerintahnya berpegang ajaran Wahabi. Jadi hati-hati. Dia punya kehebatan tu boleh sampai memerintah Mekah dan Madinah. Itu sebab hati-hati. Kalau ada tawaran belajar ke Mekah, Madinah secara percuma, saya dapat, tapi saya tak ambil lah, pasal dah tahu percuma dia bagi, support semua sekali. Hati-hati, sebab dia nak masukkan ajaran Wahabi, kemudian nak kita sebarkan kat Malaysia. Dan dari segi fakta juga, fahaman Wahabi masuk tanah Melayu ni tahun 1920-an, iaitu daripada sejak kaum muda. Kalau tuan-tuan belajar sejarah kita buku teks sekolah agama pula, sekolah menengah, sejarah, ada kaum muda, kaum tua. Kaum muda itulah membawa ajaran Wahabi. Hati-hati. Nak mana dah 100 tahun kat Malaysia, bayangkan. Macam-macam usaha telah dibuat. Hati-hati. Jadi caranya macam mana? Kita belajar lagi dan lagi, mantapkan lagi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid, fikih, tasawuf. Baik, sambung. Jadi ni yang memang mati syahid menentang orang bukan Islam, yang memerangi orang Islam. Kalau syahid akhirat, tak kira syahid akhirat tu wajib kita mandikan macam biasa. Contoh syahid akhirat, mati aksiden. Dalam kitab tu Ustaz tak ada sebut, tapi mati yang sangat dahsyat. Aksiden dahsyat lah. Ya ke Ustaz? Cuba awak aksiden. Awak ni tanya pula dahsyat tak dahsyat. Cuba awak aksiden. Nak? Tak nak. Kenapa? Takut lah kan? Takut tu pun dah menunjukkan benda tu dahsyat. Mati terbakar, mati lemas, itu semua mati-mati syahid akhirat. Kalau macam tu kita doa lah Ustaz, supaya macam tu. Tak disuruh doa macam tu. Doa mati syahid tu ada, tapi janganlah kita doa supaya mati kerana lemas, kita minta saja husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalau mati dalam keadaan terbakar atau lemas atau aksiden tu yang dikira husnul khatimah bagi di sisi Allah Taala, ya itulah takdirnya. Doa saja husnul khatimah. Takutlah Ustaz nak doa husnul khatimah. Doa sahaja husnul khatimah, mudah-mudahan mati yang baik. Kenapa? Kalau mati aksiden, mati terbakar, mati lemas, mati syahid akhirat ni banyaklah, bukan itu saja saya sebutkan 1-2. Diampunkan dosa semua sekali. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Tak jumpa hisap, sama macam mati syahid lah. Kenapa dipanggil mati syahid akhirat? Sebab dia kat dunia tu masih diperlakukan macam kat dunia, maknanya dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dikebumikan. Sama macam mayit yang lain, mati biasa, mati sakit. Lagi satu, mati merindukan sesuatu yang haram. Kalau macam tu kita kena merindukan sesuatu? Tidak. Kalau boleh janganlah rindukan benda yang haram. Contoh Ustaz, itulah dia nakkan bini jiran sebelah. Contoh. Lah Ustaz ni, saya lah orang Ustaz sebut apa? Diam-diam aja. Kalau awak ingin menunjukkan yang awak tu orangnya, nanti malu kan, diam-diam je. Jadi orang tak tahu. Andai katalah ada kalau macam tu kan, mati dalam keadaan macam tu, tapi dia tahan lah. Syaratnya apa? Tahan, jangan buat apa-apa. Tahan. Contohnya rindu minum arak, sampai ke mati dia tahan, tak minum arak lah, cuma menahan rindu aja. Contoh macam tu. Nak buat contoh, mati syahid. Siksa lah.
Luka di tangan orang boleh tahu, doktor boleh rawat. Luka di hati tak siapa yang tahu, Allah Ta'ala tahulah. Baik, ini cerita mati syahid dunia. Bahkan haram kita mandikan. Kalau orang mati syahid ni, syahid dunia, haram kita mandikan, haram kita sembahyangkan. Yang wajib kafan dan juga ke bumi. Kafankan dan ke bumi sahaja. Kalau betul dia perang fi sabilillah. Contoh macam yang tentera kat Lahad Datu tu kan, pertahankan negara kan. Tu kira syahid akhir, syahid dunia. Baik. Jadi kalau orang mati, kita wajib, orang yang hidup lah wajib mandikan, fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Orang buat formula, ada orang buat formula tak tahu siapa. Saya dengar-dengar. Fardu kifayah ni senang Ustaz, seorang buat yang lain tak payah. Senangnya kau punya formula. Betul tu betul, seorang buat lain tak payah. Tapi kalau dah mandikan mayat seorang-seorang, Pak Imam seorang, tak? Imam lah. Imam yang tahu, kita orang tak tahu. Amboi. Daripada satu mayat jadi dua mayat. Na'udzubillah min dzalik. Penat oi. Mandikan, kafankan, sembahyangkan, kebumikan, yang gali kubur pun imam juga. Gali kubur Lahad pula tu. Lahad memanglah yang Lahad Ustaz kan. Ada beza. Yang biasa bukan Lahad, yang biasa tu syak. Kubur yang biasa macam ni. Ni 7 kaki lah. Yang ni 7 kaki. 7 kaki. Ni tak ada. Ini syak. Bahasa Rumi, tulisan Rumi lah, syak. Macam filem gangster tu, syak tu. Itu orang tu gangster. Ini syak lah. Bahasa Arab lah, syak. Kalau yang Lahad betul macam ni. Ni nama Lahad. Ni nama liang Lahad. Lahad Datu nama tempat awak ni. Ni 7 kaki. Ni nama Lahad. Yang nama Lahad ni tembuk tepi. Yang ini syak. Syak ni ikut syariat Nabi apa saya lupa dah. Nabi Ibrahim kalau tak silap ni. Kalau tak silap lah, Nabi Ibrahim. Boleh juga, dibolehkan juga. Tapi yang syariat Rasulullah SAW, sunnah, kubur yang sunnah ni. Dan hukumnya pun sunat. Kubur tu wajib. Bentuknya macam ni atau macam ni, ini sunat. Yang ni harus dibolehkan. Mana yang lebih baik? Inilah lagi baik. Kenapa sekarang tak buat macam tu Ustaz? Satu, pertama, tanahnya tak berapa kuat. Dia tak mesti petak lah. Kalau yang penting dekat tepi, mungkin sini pun dah kira okey lah. Kalau dapat buat petak, nak susah nak buat petak tu susah. Katalah macam ni lah, yang logik lah. Kalau tanah sekarang kan macam ni, nanti tutup lah papan. Ni ada kiblat sini. Jadi kenapa orang banyak buat macam ni? Senang. Apa yang senang Ustaz? Dia korek sampai sini sahaja, 6 kaki. Yang ni korek sikit je dah 1 kaki. Kalau ini 7 kaki ni besar ni kena korek. Ni yang tadi ni ni kena dalam terus. Penat oi. Kita tak payah korek lah. Bukan kita lah, saya lah Orang yang selalu pegang marker, suruh pegang cangkul, tak payah korek kubur. Nak tanam tu kan dah hujung-hujung nak timbus kan. Baru 2 kali dah. Orang lain tak. Baru 2 kali cangkul dah penat. Dulu masa muda-muda nyawit tolong bapak, arwah bapak tu boleh lah kan, masih kuat lagi. Ini menggang cangkulnya tu aja dah berat. Itu sebab banyak orang buat syak. Yang Lahad betul ni. Tapi macam mana Ustaz? Boleh tak kita buat sekarang? Boleh, minta. Dia dah ada allowance dia, bayar lebih sikit. Penat buat ni. Ataupun ada anak-anak kita ke,
Kalau guru, murid-murid ke apa ke, minta tolong. Yang tahulah, yang tak tahu buat lahat. Benda lahat. Yang tahulah minta. Sama ada kita upahkan lebih ataupun mintakan yang lain tolong galikan. Nak buat apa ni? Nak lebihkan ni. Asalnya macam tu, nak dikorek lagi, lepas tu tambah lagi. Itu tu yang dah daripada sini ia gagah lagi. Dah sampai sini ni, ini yang apa, tenaganya dah 10% lah. Bateri macam nak kong. Ibarat kalau handset tu bateri nak kong. Nak suruh tambah lagi macam ni. Ini habiskan, lepas tu tebuk lagi tepi. Hoi, gaduh. Ambil sini. Ya tak? Bagi 1000 pun barangkali tak nak. Pasal dah terlalu penat, bateri dah nak kong. Jadi kalau nak pesan awal-awal. Ya tak? Ataupun kita apa nama ni? Upahkan lebih, ya. Cakap nanti saya upah lebih lah. Untuk bapak saya ni terakhir ni. Kalau tak nak, terpaksa lah upah yang lain, orang lain tolong kan. Itu kalau nak, tak wajib, sunat. Ya. Lubang kubur tu wajib lah. Baik. Jadi kalau orang meninggal dunia wajib kita mandikan. Itu dipanggil mandi wajib untuk mayit lah. Bagi mayit tu, orang yang hidup tu wajib mandikan. Fardu kifayah. Tapi maknanya bukanlah seorang buat yang tak payah. Makna tu betul. Tapi kalau mandikan mayit janganlah seorang-seorang. Kesian. Nak ngangkatnya tu, nak balik-balikkan apa semua. Dan panggil orang yang berani. Panggil orang yang berani. Dia jangan pandai je, pandai dan berani. Pandai dan tak berani, penakut, payah. Ada ceritanya. Dia ustaz, tapi tak semua ustaz berani. Ustaz berani tak? Tu tak tahu, test lah. Ada seorang ustaz, dia dipanggil untuk sama-sama mandikan mayit. Ni mandikan jenis kampung punya tau, kat rumah. Jadi jenis mandikan pangku. 3 orang, seorang kat kepala mayit, seorang kat bahagian punggung, seorang kat kaki. Ustaz ni kena kat bahagian kaki lah. Jadi mandikan. Bila mandikan mayit, ustaz ni penakut. Dia ustaz tapi dia penakut. Mandikan. Tengah-tengah mandikan dalam keadaan takut tu tadi. Nasib baik dapat kaki, dapat muka. Terbeliak mata mayit tu kan. Dapat kaki. Dapat kaki pula. Nanti yang tahu dulu. Basuh tu kan, kena bahagian tapak kaki, mayatnya bergerak-gerak. Dah sudah, aku ni dah penakut. Aduh ya Allah, ujian betul ya Allah. Kenapalah aku yang kena? Kenapa ustaz lain tak ada lah. Basuhkan, gagahkan jugalah, dengan biru muka dah menahan takut tu kan. Ini kalau aku lari. Kalau aku lari, aku ni ustaz. Kalau aku dah lari, yang lain tak macam mana pula terabur. Gagahkan jugalah, biru-biru mata tu. Tak lama kemudian Pak Imam tepuk bahu. Ustaz, Allahu Akbar. Ya, kenapa? Tak siap lagi. Ni bahagian kepala, badan dah siap ni. Kaki tak siap lagi ni. Bisik kat Pak Imam. Kakinya bergerak. Kaki bergerak. Tak cakap kuat-kuat. Nanti imamnya, nasib baik imamnya berani. Imamnya berani, nasib baik. Dia kena ramai-ramai tu kena ada yang berani. Ustaz basuh kaki siapa? Dah punya penakut, tak tahu beza kaki mayat dengan kaki orang yang dekat bahagian punggung. Yang bahagian punggung tu kakinya macam mana bersilang macam tu. Kaki yang tukang mandikan mayat dibasuh memanglah geli. Gerak-gerak. Kau kenapa tak cakap? Saya ingatkan orang mandikan mayat kena mandi sekali. Saya diam je lah. Bila ustaz bahagian tapak kaki tu gelilah, bergerak lah. Saya tahan aja. Nak ketawa kan tak baik, mandikan mayat ketawa pula. Saya tahan aja lah. Tapi dalam tahan-tahan gerak-gerak. Orang Hasam dia tadi cakap kan, kau ni memang sunat orang mandikan mayat tu, sunat mandi. Tapi habiskan mandikan mayat dulu lah mandi. Dah nasib baik lah, kalau tak tadi lah pengsan aku kat sini. Itulah ceritanya. Tamat di situ je lah ceritanya. Jadi nak mandikan mayit ni, satu tahu ada ilmu, yang kedua berani. Berani aja tak tahu pun tak boleh. Berani. Bukan kata mandikan mayat saja. Mandikan apa pun berani.
Tak. Tapi tak tahu pun tak boleh. Tak tahu, main bedal aja pun tak boleh. Buat jadi mayat tu ganas-ganas kan, tak boleh. Dia kena ada ilmu dan juga berani. Baik, sambung. Ada lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi khas pada orang perempuan sahaja, iaitu, habiskan sikit. Keempat, keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Biasanya umur 9 tahun mandilah, wajib mandi. Yang kelima, ni kena beritahu anak-anak ni 9 tahun dah 3, perempuan awal dia balik. Dia kena beritahu, jangan tak beritahu nanti kan cikgu dah payah. Kenapa? Saya punya ni berdarah, kecoh nanti, ya tak? Kena beritahu, mak bapak kena beritahu. Tak payah tunggu 9 tahun lah, 8 tahun pun dah boleh beritahu tu. 8 tahun, 7 tahun siap, bawakan siap-siap dia punya apa, pad apa tu kan. Baik, yang kelima, keluar darah nifas. Jadi wajib mandi. Yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Lepas beranak ada keluar darah, itu darah nifas. Kerana darah itu kumpulan daripada darah haid juga, wajib mandi. Dan yang keenam, beranak. Jika keluar anak itu keadaannya basah. Kalau tak basah, maka di sisi kaul yang asah, yang kuat, wajib mandi juga. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.